Seterusnya kita pergi pada soalan. Okey, ini adalah topik tingkatan 3 awak sebenarnya. Pelan. Dan diorang akan lama dah belajar. Kalau dalam KBSM, topik ni sebenarnya dia keluar dekat tingkatan 5. Tapi untuk KSSM, dia keluar dekat tingkatan 3 awak lagi. Dah lama belajar sebenarnya. Okey, dalam pelan dan dongakkan, kita banyak cerita melukis lah. So awak kena ada pembaris, ada pensel, ada pemadam. Kadang-kala awak akan jumpa objek yang berbentuk bulatan. So jangka lukis pun perlu adalah dalam peperiksaan. Kita tak tahu soalan apa yang keluar dalam exam. Mungkin ada bulatan. So kena ada jangka lukis lah. Dia mesti precise, ikut saiz pembaris bila awak lukis. Sebab kita tengok soalan ni, dia akan cakap lukis dengan skala penuh. Skala penuh tu apa? Maksudnya very accurate guna pembaris. Okey, kita tengok soalan dia. Dia cerita pasal sebuah kuboid. Kuboid ni yang mana? Yang kat depan ni. Nampak? Kuboid kita tahu dia tegak lah kan. Kemudian prisma tegak. Bertapak segi 4 sama. Okey, ni prisma. Prisma tu yang ni lah. Yang satu lagi bongkah yang besar tinggi tu kan. Di atas satah mengufuk. Apa maksud mengufuk? Mengufuk ni maksudnya macam lantai lah. Dia tak ada sengit-sengit. Very flat. Kita mengufuk ni refer kepada flat lah. Flat punya macam lantai gitu. Lepas tu ada BPU. Dia cakap BPU ni trapezium. Ialah kerak terentas bagi prisma. BPU ni adalah trapezium. BPTU yang kat depan ni. Ada sebab dia cakap trapezium. Kita boleh bayang lah. Trapezium ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan sengit sikit. Trapezium. BPTU. Okay. Sini tegak. Kenapa sini 90 darjah? Sebab dia sambung dengan kuboid kan. Bila sambung dengan kuboid, dia tegak lah. Sebab kuboid ni tegak. Kat sini. Ingat. Trapezium dia atas dan bawah bumbung dengan tapak je yang tegak, straight line, garis lurus. Yang ni dia akan condong sikit lah. Dia maklumat sebenarnya G tu titik tengah. Okey. Soalan kita pergi terus bagi soalan. Soalan dia cakap lukis dengan skala penuh pelan. Okey, pelan ni siapa? Pelan ni cara senang nak ingat, awak kena tengok dari atas. Tengok dari atas. Awak bayangkan, awak kerja arkitek contoh. Arkitek, dia buat pelan tu, dia menggambarkan rumah tu dari atas. Okay, kita tengok dari atas. So, kalau dari atas, yang obvious yang akan keluar dekat gambar awak adalah ini. Nampak? Ni adalah merujuk kepada yang ni. Nampak tak? Okey, yang ni. So, kita boleh lukis pula. Okey, yang boleh tunjuk. Cara kita melukis lah, pandang dari atas. Kan? Yang warna merah. Okey, kemudian bila kita pandang dari atas, kita akan nampak juga yang ni. Nampak? EF ni sini ke sini. Kita akan nampak yang ni. Saya warna ke biru. Nampak compare lah, bandingkan apa sebenarnya. Okey. Selain daripada itu, okey, bila kita pandang dari atas, tadi saya tegaskan. Kenapa saya tegaskan dia trapezium? Bila dari trapezium, bila kita pandang dari atas, akan ada baki, nampak tak? Yang ni. Baki tu akan muncul dari atas. Dia merujuk kepada suatu sisi yang ni. Saya ambil warna kuning. Yang ni, baki dia yang ni, lebihan dia. Sebab tu yang ni adalah di sini, nampak yang warna kuning. Yang saya warnakan. So yang ni kita just ni lah sambungkan. Okay, ukuran dia kita tengok. Okay. Kalau kita ambil yang biru ni dia akan ikut ukuran yang ni. 2, 2. Okay, 2, 2. Kemudian ukuran yang merah ni dia akan ambil ukuran
4 ni lah. Bumbung di atas kan 4. Okey. Macam mana saya tahu baki saya 1 kat sini? Okey. Kita tengok balik daripada masalahnya. Okey. Seperti mana awak nampak? Okey. Atas ni 4. Okey. Saya tulis balik. Ni 4. Okey. So, dia cakap kat sini. Segi 4 tepat PQ. Mana tadi dah hilang dah P saya. Okey, P. Okey. PQ. Okey, RU ialah segi 4 tepat. Okey, kemudian macam mana saya tahu baki saya ni 1? Okey, awak baca balik dekat dia punya ni lah. Keterangannya. Okey. Sebuah prisma tegak bertapak segi 4 sama. Memang awak kena baca soalan. Topik ni memang kena baca soalan. Maklumat akan ada. Segi 4 sama. B, P, Q, C. Maksudnya sini ni segi 4 sama. Maksudnya kalau segi 4 sama, kalau sini 5. Nampak 5? Sini pun 5. Yang ni memang aku kena baca soalan. Ni caralah saya ajar macam mana baca soalan. Okey, bila situ 5, maka baki kita adalah tepi ni 1. Kenapa saya tahu 1? Sebab bumbung dia 4. 5 tolak 4. So, baki hujung ni, hujung yang menonjol tu, tonjol tu, baki dia 1. Yang ni kita dapat nanti. Automatik lah. Okey, kemudian ni kita punya ukuran lah secara yang kat bawah dia melintang. Yang mendekat dia memang nampak lah 5. Yang ni 5 semuanya samalah 5. Kalau nampak gambar rajah pun memang sini pun 5. Sini pun 5. Ni tak ada masalah. Okey, cuma isu dia bila kita buat soalan ni sebenarnya yang ni awak tak payah tulis pun tak apa. Yang ni. Alfabet ni tak payah tulis. Kami akan tanda ikut ni je. Ikut yang saya ni. Dia mesti tinggal ni je. Awak tak boleh tulis tiba-tiba ukuran awak 2 cm dalam ni. Tak boleh. Dia akan dikira sebagai sebahagian daripada contengan untuk menjawab soalan. Tak payah. So tak payah tulis apa-apa. Awak biarkan je macam ni. Okay. Kalau contoh awak nak juga tulis ukuran awak ni mesti kat luar ni. Maksudnya awak mesti tulis 2 cm. Kat sini 4 cm. Sini 1 cm. Sini 5 cm. Jangan tulis dalam. Kalau dalam jadi salah nanti jawapan awak. Buat macam ni. Okey, abaikanlah saya punya singkat-singkat. Sebab tak guna ruler kan. Tapi kita dah tahu jawapan dia macam tu lah. Okay, kita pergi seterusnya kepada bahagian B. Okey, B ni dia bagi awak dalam bentuk pertanyaan dongakan. Okey, dongak. Dongak kita akan tengok gambar rajah tu dari sisi sebenarnya. Dari sisi. Dan kalau soalan B tu ada 2 sisi berbeza. Dia bagi huruf dia lah. Dalam casing, kalau awak tengok. Okey, mula-mula dia cakap dongakkan yang selari dengan A, B, P dari X. Okay, so kita selesaikan dari X. Kalau dari X, awak senang je nak nampak sebenarnya. Awak ambil balik gambar rajah yang ni ke depan. Yang ni, yang ni, yang ni. Okey, macam saya cakap tadi, yang ni sebab dia trapezium kan. So, yang ni akan condong dengan ukuran 4 atas 5 cm. Macam saya cakap tadi, yang ni tak payah tulis pun tak apa. Tak payah tulis. Jangan tulis dalam ni. Yang ni salah ni kalau kita tulis. Nanti dikira sebagai jawapan. Okey. Kalau contoh awak nak biarkan juga dalam unit dia, awak tinggalkan macam ni je lah. Saya nak pada huruf je. Okay. Ukuran dia tu saya biarkan lah. Okey. Cuma saya nak tegaskan macam mana kita dapat 3 cm ni. Okey, 3 cm ni awak kena baca balik soalan atas tadi. Dia cakap tadi, G ni titik tengah. Bila titik tengah, kalau sini 3, automatik sini pun 3. Sebab tu lah 3 ni, macam mana saya tahu sini 3 cm, berapa banyak tinggi dia adalah hasil daripada soalan dia. So, ni 3. Itu je lah untuk soalan B1 yang mungkin awak tak nampak. Awak kena baca betul-betul soalan.
Semua maklumat akan ada dekat soalan. So, awak nak tinggalkan jawapan macam ni pun boleh dengan ukuran dia, ataupun tak ada ukuran tak apa sebenarnya. Okay. Kita pergi gerak kepada dongatkan daripada Y. Okay, ni soalan daripada Y lah. Kan? Okay. Y ni kalau awak nampak, dia dari sana, dari belakang dia kan, hujung daripada tepi dia, tepi. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Awak bayangkan, kalau cara nak tengok sisi ni, awak bayangkan awak penyik. Penyik tu maksudnya awak tekan dari sini, dari Y nak penyik. Tekan dia sampai penyik jadi flat lah. Tu cara kita tengok sisi sebenarnya. Awak bayangkan penyik dari tepi. Okay, bila kita penyik, sebenarnya bila kita penyik tu, ada satu bongkah kat belakang tu, dia punya ketebal terpenyik lebih banyak daripada yang kat sini. So, bila kita penyik, okay, secara keseluruhan, gambar rajah overall, di luar dia adalah macam ni. Nampak ukuran dia. Ukurannya adalah ke atas ni 5, macam tadi ya. Kan nampak kan? Ni adalah 5. Bila penyik kan, so 5 ni muncul. Lepas tu, tinggi dia ni, awak jangan fikir. Asal dia yang condong ni, condong kan, kita tahu dia condong kat sini sebab dia trapezium dari depan. Dari depan dia trapezium, tapi dari Y, dari tepi dia, bila kita penyik, yang condong tu automatik akan jadi tegak sebenarnya. Jadi tegak macam ni. So, terhasil lah yang ni, warna biru ni. Awak jangan bayangkan condong tu dia akan keluar condong. Tak, bila kita penyik, yang condong tu akan tegak. So, sama juga yang tepi ni. Okay. Kat bawah, dia akan sama dengan 5 lah. Okay. Cuma, saya nak fokus kepada dari mana asalnya garisan putus-putus. Masa belajar dongat kan, apabila ada satu objek yang berada di belakang dan awak tahu bila awak penyik, dia memang akan jadi rata. Tapi kita tahu dia adalah hidden, tersembunyi di belakang. So, garisan yang saya merahkan ni adalah garisan ini sebenarnya, GE. Kan? Itulah dia buat alfabet dia G, H dengan FE. Yang ni lah maksudnya G partner dengan F, garisan yang duduk belakang. H tu partner dengan A, hidden line kat belakang. So, benda yang duduk belakang, kita tahu benda tu ada bila kita penyik, kita akan buat garis putus-putus. Okay? So, lagi sekali bila kita buat jawapan ni, sebenarnya yang ni tak payah buat pun tak, yang ni tak payah buat pun tak apalah sebenarnya huruf-huruf ni. Tapi ukuran tu nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi saya biarkanlah sebab untuk biar awak nampakkan jawapan. Dan cikgu pun senang menanda kalau ada ukuran ni. Maksudnya budak ni tahu sini 3 cm. Kalau nak ukuran, ingat ukuran tu mesti tulis dekat luar. Jangan tulis kat dalam. Jangan tulis dalam. Okay.